Oke, salam dan salam sejahtera. Apa pencerahan saya? Kenapa PM nak jumpa pembangkang? Kita tahu slogan yang digunakan oleh UMNO yang mana dikeluarkan oleh Presiden UMNO sendiri mengatakan no Anwar no DAP, tetapi hari ini Perdana Menteri yang datang daripada UMNO meminta untuk pembangkang berjumpa dan membantu dalam isu masalah COVID dan juga masalah ekonomi negara kita ini. Yang mana juga dulu pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin belum meletak jawatan, kita tahu mereka mengatakan kerajaan yang terdahulu itu yaitu Perikatan Nasional itu tidak gagal. Tetapi hari ini sudah jelas apabila Perdana Menteri ini mengambil alih dan meminta untuk pembangkang membantu dalam pentadbiran yaitu isu COVID dan juga isu ekonomi yang ada nih. Jadi jelaslah di sini bahwa kerajaan yang terdahulu ini sudah gagal teruk, yang mana hari ini perlukan pemulihan, yang mana kita dengar juga nak membuat majlis pemulihan negara, yang mana ini adalah kita tengok kerajaan yang terbentuk dahulu itu adalah daripada kerajaan yang ada hari ini, yang mana MP yang ada di dalam kerajaan yang terdahulu dan kerajaan yang ada hari ini adalah orang yang sama. Begitu juga Perdana Menteri yang ada hari ini pun daripada kalangan mereka yang terdahulu yang gagal. Ini adalah yang kita lihat hari ini. Dan yang mana apabila mereka memanggil pembangkang. Kenapa hari ini nak memanggil pembangkang yang mana kamu kritik Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana kita lihat mereka mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak layak lah, tidak itulah semuanya ada. Tetapi hari ini kamu memerlukan pihak pembangkang untuk membantu daripada segi untuk menangani masalah COVID dan juga masalah ekonomi. Ini yang kita lihat hari ini, kerajaan yang terbentuk yang mana kita tahu juga, jika kerajaan ini tidak mampu nak menangani masalah, kenapa berebut untuk nak mengambil alih kerajaan ini apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun meletak jawatan. Jika hari ini PHS yang memerintah, mereka tidak memerlukan perkara yang seperti ini. Dan saya percaya, kalau dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka dia ada plan untuk bagaimana nak memulihkan negara ini. Dan saya percaya dia akan berjaya menangani masalah yang ada nih, pandemik dan juga masalah ekonomi ini. Tetapi apa yang berlaku hari ini, kita lihat Perdana Menteri meminta pembangkang untuk berjumpa untuk menangani isu-isu yang ada. Maka jelas di sini bahwa pentadbiran yang baru ini juga saya lihat mereka tidak konsisten dan mereka tidak akan berjaya dalam mereka nak menangani masalah kerana mereka tidak ada plan pemulihan yang mereka ada. Kenapa mereka begitu ramai MP yang ada 115 orang yang ada dalam pakatan mereka ini tidak mampu untuk nak memberi nasihat bagaimana nak menangani masalah? Saya tidak berdengki di sini, tapi hakikat yang kita lihat. Apa guna MP yang menyokong Perdana Menteri baru ini kalau mereka-mereka ini tidak ada idea untuk membantu Perdana Menteri? Apa gunanya? Adakah mereka ini nanti akan makan gaji buta apabila terbentuknya kerajaan ini dan terbentuknya kabinet, mereka dilantik untuk memegang jawatan-jawatan penting, tetapi nak meminta bantuan daripada pihak pembangkang, setelah itu kredit apabila berjaya esok, kamu kata kerajaan kami berjaya. Ini adalah politik UMNO yang saya lihat, politik Barisan Nasional yang saya lihat daripada dulu sehingga kini, inilah yang mereka lakukan, kredit orang lain mereka dapat untung. Selalu seperti ini. Apabila gagal, salahkan orang lain. Inilah yang kita lihat hari ini. Politik mereka nih. Saya amat kecewa di sini kerana saya sebagai rakyat lihat, jika kamu dah tak boleh memimpin, jika kamu sudah tidak boleh mencari Menteri Keuangan yang terbaik, apa salahnya berbesar hati mengambil Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengurus takbirkan kewangan negara kita? Ataupun ambil Tengku Razali yang kita lihat boleh menyelesaikan masalah keuangan ekonomi negara kita ini. Ambil orang yang penting ini untuk kepentingan negara kalau betul. Bukan nak pulihkan negara, tetapi politikkan semula. Ini yang saya lihat mereka cuma nak ambil kredit daripada apa yang mereka lakukan. Dengan jelas pemimpin UMNO semasa nak menjatuhkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu, mereka dah kata, kita perlu jatuhkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang. Demi untuk mendapatkan kredit yang ada. Kerana dalam situasi inilah kita perlu jatuhkan dan kita akan membentuk satu kerajaan baru yang mana kita akan mendapat benefit daripada sini sekiranya kita berjaya menangani masalah yang ada. Jadi ini yang mereka buat hari ini. Ini sudah jelas yang mana kita dengar video pemimpin UMNO mengatakan begini.
Tetapi mereka tidak mampu lakukan, cuma kata-kata. Keperluan itu mereka tidak ada hari ini. Pemimpin mereka yang boleh ini, ramai yang sudah bersara, ramai juga yang sudah tidak mau melibatkan diri dalam politik ini. Jadi pemimpin UMNO yang ada hari ini, yang mana kita lihat, dikritik juga orang di bawah oleh UMNO sendiri, bahwa tidak ada kualiti lagi. Yang tinggal ini mungkin mereka-mereka yang pembodek, pengampu yang tidak memberi manfaat kepada negara. Ini yang saya lihat. Saya tidak mengkritik teruk lah isu-isu ini, tetapi hakikatnya ini, kenapa saya mengkritik seperti ini? Karena inilah yang rakyat lihat, perubahan UMNO itu perlu ada di waktu akan datang, karena pemimpin lama UMNO ini merosakkan UMNO, yang mana kita lihat hari ini, mereka tidak ada kualiti, yang mana juga kita tahu, PAS yang ada, apa guna MP PAS 19 orang? Tidak mampu nak pulihkan negara bersama dengan pemimpin PAS. Apa guna mereka nih yang selama ini melaungkan mereka boleh membentuk kerajaan mereka, nanti kalau berjaya katanya boleh memulihkan ekonomi, tidak perlu GST, tidak perlu ini. Panggil tuh Dato' Sri Khairuddin tuh, yang mana menteri yang sibuk ambil idea buluh tuh. Dia yang mengatakan bahwa tidak perlu GST, tidak perlu SST, kita ada cara kita. Panggil dia jadi menteri keuangan. Pulihkan ekonomi negara nih, buktikan. Saya kadang-kadang emosi apabila saya cerita tentang isu pemimpin PAS nih. Sewaktu berkempen mereka bukan main lagi hebat, menunjukkan kehebatannya. Hari ini buktikan, jadikan dia menteri keuangan, pulihkan ekonomi negara. Kita nak tengok. Tapi bila kerajaan dalam tumbang ambing seperti ini, maka berbaiklah dengan pembangkang, karena dah tahu, dah jelas bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim itulah yang mempunyai kemampuan. Tidak perlulah kita nak menyangkal, tidak perlulah kita nak malu dan mengatakan bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah memang tetap terbaik. Jadi inilah yang berlaku hari ini, yang mana kita lihat perjumpaan Perdana Menteri dengan pihak pembangkang yang diketuai oleh Ketua Pembangkang sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan jelas kita tahu mana slogan mereka no Anwar no DAP. Yang mana yang mengatakan seperti itu pun kita tahu. Apa tujuannya? Pimpinan negara ini untuk rakyat. Bukan untuk UMNO, bukan untuk PAS. Bukan juga untuk pembangkang. Tetapi perlu ada, apabila dah menang dalam pertandingan politik ini, perlu ada keyakinan dan perlu ada perjuangan untuk kita membantu rakyat. Bukan hari ini mereka nak berjuang untuk dapatkan jawatan, tetapi apa yang berlaku memang itu bertujuan untuk nak mendapatkan jawatan. Jadi inilah hasilnya. Apa gunanya? Itu saya kritik. Tidak salah pihak pembangkang membantu, tapi kalau membantu, pembangkang membantu dengan ikhlas, memberi idea yang terbaik, lepas itu nanti yang kita selalu lihat, dan jelas dah berlaku banyak kali dah perkara seperti ini, mereka pun dapat kreditnya. Idea-idea daripada pembangkang yang lalu diguna oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh mereka nih, yang dikatakan bahwa idea mereka. Hari ini kerajaan kabinet pun belum kita tahu, yang mana kita pun tahu terumbang ambing lagi, kes makin meningkat. Apakah kerajaan ini juga akan dilihat sebagai kerajaan gagal? Jadi ini adalah satu yang pemimpin UMNO yang sebelum-sebelum ini lantang bersuara, keluar daripada gua, bantu Perdana Menteri daripada parti kamu untuk negara ini. Turun ke bawah, bantu rakyat, supaya rakyat tidak tersesak dengan masalah pandemik yang ada nih. Sebelum nak menjatuhkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kamu orang semua pandai berkomplot. Hari ini kamu orang dah berjaya menukar kerajaan kamu seorang sendiri daripada pemimpin bersatu jadi Perdana Menteri, akhirnya UMNO jadi Perdana Menteri. Maka orang-orang UMNO yang berkomplot ini tadi, bantulah Perdana Menteri kamu, karena kamu orang yang nak kan. Kenapa nak panggil pihak pembangkang untuk membantu kamu, yang kamu orang sibuk menggugatkan kerajaan kamu dahulu? Hari ini mungkin kamu juga yang pemimpin UMNO dulu membuat begitu taktik kotor untuk menjatuhkan Perdana Menteri kamu sendiri. Hari ini belum tahu lagi bersatu tu okey tak okey.
Jika apa yang Perdana Menteri ini gagal lakukan untuk mengambil hati Parti Bersatu, Parti GPS, maka kerajaan baru ini juga akan kelongkang. So inilah yang saya lihat. Jadi apa manfaatnya? Sampai hari ini pun kita lihat tidak ada satu yang menarik untuk kita rakyat pertontonkan kepada rakyat kita ni. So kita perlukan perubahan ini dengan cepat kerana pandemik yang ada hari ini perlu ditangani dengan segera. Yang mana vaksin-vaksin di seluruh negeri ini tidak merata, yang mana dikatakan membeli vaksin ini dengan begitu banyak, mana menteri-menteri yang bertanggungjawab. Ini perlu kita rungkaikan. Tapi kalau dalam kerajaan yang ada hari ini, kalau nak kata telus, nak boleh nak membentukkan kerajaan ini untuk nak mengelak ataupun tidak melibatkan mereka-mereka yang kluster mahkamah ataupun sebagainya, saya lihat dari sisi ini tidak akan seimbang. Dan saya percaya rakyat di luar pun tidak percaya bahawa UMNO akan bertindak adil. Ini adalah hakikat dah. Ini benda ni dah berlaku, kita dah tahu. Mungkin UMNO yang akan datang, pemimpin UMNO yang baru lagi, mungkin saya boleh yakin. Tapi untuk pemimpin lama UMNO, saya sebagai rakyat berpuluh tahun juga saya lihat bagaimana cara pemimpinan UMNO yang ada dalam kerajaan hari ini. Saya sebagai rakyat tidak mempercayai. Kita dah rasa dah bagaimana pimpinan Barisan Nasional, mereka seolah-olah juga kuku besi. Memang mereka akan bagi kepada rakyat, tapi take and give orang kata. Tulang dah bagi dekat kita, lepas tu nanti dia datang balik ke kita, diambil pula daging kita semua sekali. Nah, ini yang kita lihat. Jadi dalam pimpinan ini saya mengkritik isu ini kerana apa yang saya lihat, apa yang saya rasa sebagai rakyat, yang mana mereka cuma mencari kredit untuk kepentingan parti mereka, untuk orang-orang mereka, bukan untuk rakyat. Ini yang saya lihat. Sekian, terima kasih.